Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam keharmonian buat semua rakyat Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini berkenaan dengan isu ahli-ahli, ada satu ahli politik ni, Adun, saya tak ada mana tak pasti, Adun Pahang kot, daripada Pahang, yang mana mempertikaikan pihak PDRM dan juga pihak tentera, yang mana membuat pemantauan SOP baru-baru ni di dalam rumah ibadat. Ini yang kita nak rungkaikan tuan-tuan dan puan. Jadi ada ahli politik ni, itulah saya cakap, ahli politik dalam negara kita ni, mereka ni orang kata apa, tak ada modal. Jadi dia nak cari modal. Dia nak cari modal dengan memainkan isu-isu mengelibatkan agama ni. Ini perkara sensitif sebenarnya. Sepatutnya perkara-perkara macam ni dia tak perlu nak ungkit. Dia tak perlu nak kebukakan. Pasal kita tahu bukan setakat rumah, kata apa, bukan sekadar minta maaf ya, bukan saya nak pusing cerita, tidak. Tapi bukan pasal tokong ke, masjid ke, kuil ke, memang semua tempat. Kalau kau perhatikan, memang ada anggota-anggota tentera dan juga anggota-anggota pihak polis ni yang datang membawa tinjauan dengan membawa senjata api. Tak kisahlah pistol ke ataupun senjata automatik ke. Dan memang mereka ni ditugaskan dan dibekalkan dengan senjata api ni semua. Memang kita tak boleh nak kata apa. Memang mereka ni dah dibekalkan macam tu. So mereka kena pakailah, kena bawa lah. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, kat mana? Saya ada dekat Kelang. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni pun datang membuat pemantauan. Bukannya mereka ni menghuharakan keadaan. Bukannya mereka ni mengacukan senapang ke, mengacukan pistol ke. Itu lainlah cerita. Mereka ni hanya datang buat pemantauan saja supaya kita ni semua ikut SOP. Bukannya orang kata apa, datang-datang tu acu senapang, acu pistol. Kau semayang elok-elok. Kau doa banyak-banyak. Itu lainlah cerita tuan-tuan dan puan-puan. Ini diorang datang sekadar nak buat pemantauan supaya rakyat mengikut SOP. Terputus. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Itu lain lah. Kalau kata dia datang, dia hacukan senapang kau semayang, kau doa banyak-banyak. Itu lain cerita tuan-tuan dan puan. Kalau aku pun takut. Tapi apa yang diorang buat tuan-tuan dan puan-puan, mereka berada di sana sekadar membuat pemerhatian. Tak ada apa-apa pun. Memang nampak diorang ni bawa senjata dah. Diorang ni tak boleh lekang dengan senjata. Tahu tak, senjata yang diberi kepada diorang ni, diorang tak boleh tinggalkan dalam kereta. Nanti kalau tinggal dalam kereta, bulalah. Apa pasal polis tinggalkan senjata dalam kereta? Apa pasal tentera tinggalkan senjata dalam kereta? Dah kena samun, dah kena ambil dengan penjenayah apa semua. Rakyat Malaysia ni tahulah tuan-tuan dan puan, bila sikit saja pasal anggota kita ni, pasal PDRM ni, semua korang balun, semua kau pukul rata. Mana boleh macam ni? Saya bukanlah nak backup PDRM, tidak. Tetapi sebagai rakyat, kita kena faham diorang ni membuat satu tugasan yang kita tak mampu nak buat. Kau boleh berjaga dia tiap malam, kau boleh tinggalkan anak bini kau tiap malam. Kalau kena yang mereka ni menghadapi risiko yang kat ada luar tu, walaupun mereka ni hanya sekadar membawa sebagai peronda, tak tahu apa yang diorang hadap. Nampak video baru-baru ni, yang berjumpa dengan bertembung dengan penjenayah, tembak-menembak berlaku semua. Kau boleh buat macam tu? Bila melibatkan anggota saja, ada 2-3 orang ni, yelah, kita pun faham mereka ni manusia biasa tuan-tuan dan puan. Sama macam kita anggota mereka pun ada juga buat kesilapan. Tapi dah buat macam mana dah buat kesilapan. Dan janganlah korang hukum semua semua PDRM sama, semua PDRM sama. Tak boleh macam tu. Lepas tu pula timbul pula isu ni pula, mengatakan konon-kononnya PDRM terlampau dah bawakan senjata api tu, dah terlampau sebab dalam rumah ibadat. Tak boleh macam tu. Ini dah bercerita bermotifkan sentimen-sentimen yang boleh membuatkan perpecahan kepada orang kata apa, rakyat Malaysia ni. Ini mengarut tuan-tuan dan puan. Saya cukup bangkang. Tak boleh macam ni tuan-tuan dan puan. Ini mengarut. Diorang hanya berada di sana saja. Bukannya diorang merosakkan
suasana kat sana ke apa. Dia sekadar menonton je pun, melihat je apa-apa aktiviti kat dalam rumah ibadat. Kau nak cakap semua sama je kan? Sama je tuan-tuan dan puan. Jadi kita harap pihak-pihak yang terbabit ni, ahli politik sampah ni, yang murah-murah ni kan, tolonglah, janganlah kau nak main isu politik, kau mainlah isu berkenaan rakyat. Sekarang ni rakyat ramai yang tertekan, anak-anak muda-muda ni, mana yang budak sekolah yang tak ada laptop ke apa, itu kau mainkan isu tu tak apa, kau bantai kerajaan kan. Dah sampai tak ada cerita, sampai polis berjaga pun. Besok nanti kalau katalah tiba-tiba dalam rumah ibadat ni adalah berlaku perkara-perkara yang kita tak elok, pengganas ke mana kita tahu, senjata pula tak ada kat polis pada masa tu. Korang rasa kenapa pihak polis tak ada? Ada polis tapi senjata tak ada, ada tentera senjata tak ada. Korang cerita macam tu pula. Sekurang-kurangnya bila ada anggota yang bersenjata dekat dalam tempat-tempat macam ni, keselamatan kat situ lebih terjamin, tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja, tak perlulah nak sampai dipolitikkan isu ni. Saya dengar cerita tadi sampai nak susu apa semua. Saman lah, tak apa. Jadi kita harap pihak polis ambil saman tu, lawan balik kan, lawan balik. Bila pasal polis je, korang balon cukup-cukup. Segala kebaikan yang pihak polis buat, segala kebaikan yang pihak polis dah buat selama ni, jaga kita apa selama ni, keselamatan kita ni, disebabkan ada 2-3 perkara yang kecil-kecil ni, anggota-anggota yang bagi saya yang tak bertanggungjawab ni, kau tala semua PDRM semua ni, anggota-anggota keselamatan ni. Apa benda lah kan? Saya betul-betul tak faham lah tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan isu ni. Cuma mereka tu sekat ahli politik ni, tolong janganlah mainkan isu-isu yang melibatkan agama, bangsa kan. Tolong, ada orang ni suka main isu-isu ni. Kejap lagi kan kalau ada isu-isu kaum ni kan, tertentu yang mula ada orang datang. Ada orang datang, ada orang mulalah main-mainkan isu kaum ni lah, kaum tu lah, apa semualah. Ini biasa tuan-tuan dan puan-puan. Ini biasa. Inilah dia ahli politik dalam negara kita ni. Level-level sampah apa saya panggil kan. Dah lah tu adun pula tu kan. Parti politik mana saya tak boleh nak cakap lah. Pandai-pandai lah korang cari kan. Kita kena fikir lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan nak backup ke nak bodek, tidak. Tapi secara realitinya kita kena terima kenyataan kan. Tidak semua anggota-anggota PDRM. Kalau semua anggota PDRM, kalau orang kata lepas polis semua sama, mati korang. Tak hidup dah kau aman-aman kat dalam dunia ni, penuh dah, rosak, hancur dah kat dalam Malaysia ni, hancur dah kan. Kita tak nafikan ada segelintir lah. Sama juga masyarakat kita ni, tak semuanya peragut, tak semuanya penjenayah, ada je elok, normal lah tu kan. Sama lah dengan macam diorang. Dalam banyak-banyak tu mungkin ada lah yang orang kata apa, yang tidak orang kata apa, tidak bertanggungjawab kan. Nak buat macam mana, manusia biasa sering melakukan kesilapan. Nak kata dalam kerajaan pun sama juga. Kau nak cakap rasuah, orang kerajaan pun ada ambil rasuah juga, menteri-menteri pun ambil rasuah juga. Berapa banyak ada kantoi, berapa banyak SUSC pun kantoi. Kau nak cerita pasal polis berrasuah kan? Orang awam pun ambil rasuah juga, sama juga. Apa kau nak cerita lagi? Kau nak burukkan PDRM, kata PDRM mengurat apa semualah kan. Orang yang lelaki pun dia lah PDRM ni gurat orang ni apa. Kau nak cakap dah nama pun manusia, semua orang buat kesilapan, tak ada yang perfect kan. Kena terima kan. Itu yang saya bagi tahu. Janganlah kerana hanya segelintir mereka ni kau tala cukup-cukup. Ingatlah pengorbanan mereka ni tuan-tuan dan puan. Ingatlah kan. Lagi satu saya nak bagi tahu, ni depan mata saya berlaku. Dalam orang ni langgar lampu merah, polis ni kejar. Polis ni kejar, elok je polis tu, Assalamualaikum cik, apa rasa tahan sama saya? Kau rasa tak hangin polis tu? Engkau dah langgar lampu merah, lagi engkau nak cerita macam langsi macam tu, memang kau kena saman lah kat situ. Lepas tu kau nak buka pasal apa kena saman. Dah terang-terang kalau boleh cuba, kalau dah langgar lampu merah tu ke, polis tahan. Ya cik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cik. Ya cik, selamat petang, selamat pagi. Maaf cik, saya tertekan minyak. Minta maaf cik, boleh bagi peluang. Saya rasa lepas. Kita tak nafikan polis-polis kita ni semuanya orang kata apa, orang yang berbudi bicara kan. Mustahil kalau hanya dah terus tengking. Kau ingat di US tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Terpulanglah pada tuan-tuan dan puan-puan yang nilaikannya. Tadi saya ada satu orang ni yang saya nak panggil ni. Mana dia? Saya nak minta dia masuk dalam saya punya VC apa, dalam saya punya live ni. Kita nak tanya dia apa pendapat dia berkenaan dengan tomahan yang dibuatkan oleh, yang dilemparkan oleh ahli politik ni berkenaan dengan isu mengatakan PDRM. Ni kejap. Okey. Kita panggil dia sekejap. Tidak.
Alamak, tak boleh busy pula. Saya dulu itu. Yes. Okey. Okey, kenalkan diri abang. Ya, selamat petang. Ya, saya biasa orang panggil Babak lah, si Babak. Si Babak. Okey. Si Kenal Babak, abang, ada apa? Abang daripada mana bang? Saya dari Melaka bang. Oh, dia Melaka. Dari Melaka. Daripada Melaka. Sebab Okey, kebelakangan ni abang cerita sikit bang, apa yang abang nak kongsikan berkenaan dengan tomahan. Tomahan daripada ahli politik ni yang mana melabelkan pihak berkuasa kita ni membawa senjata api dalam rumah ibadat ni terlalu melampau. Abang kongsikan sikit pandangan abang. Saya berasa benda-benda macam ni semuanya sebabkan polis dan pihak penjawat awam lah, macam ATM, PJRM ni sekadar ingin menjalankan tugas, dan juga mereka menjalankan tugas di tempat-tempat rumah ibadah yang lain. Rumah ibadah lain pun mereka dengan kelengkapan pemakaian yang elok, dengan bersenjata api. Jadi memang itu adalah mereka punya peralat lah. Memang mereka kena berpakaian sedemikian. Lepas tu mereka ni bukan suka-suka nak masuk kalau bukan disebabkan PKP, bukan disebabkan darurat. Saya rasa ni mereka pun tak nak pergi. Kalau nak mereka pergi jaga kat sana, lagi baik mereka duduk kat rumah ataupun pergi kat tempat yang mereka suka. Sebab tempat rumah ibadah tu bukan rumah ibadah agama mereka kan. Jadi mereka sanggup datang kat sana untuk menjaga ketenteraman. Mereka dekat sana pergi sekadar menjalankan tugas. Tugas. Jadi saya rasa banyak juga sebenarnya masyarakat komuniti Cina ni dah sedar apabila adun daripada ahli politik yang seorang ni, bila dia mengeluarkan kenyataan bahawa PJRM dan ATM ni agak biadab dan tidak sensitif, ramai yang sudah sedar bahawa ini cuma adalah taktik yang orang kata modal politik yang tidak berharga lah. Orang kata dia cuba nak mengapi-ngapikan, dan saya rasanya perbuatan sebegitu memang tidak sihat dan tidak digalakkan. Benda-benda macam tu kita bayangkan pihak polis mengikut arahan daripada pihak kerajaan supaya menjalankan tugas, menjaga ketenteraman orang ramai, orang awam. Kenapa kita tidak tengok daripada sudut yang lain? Saya bagi satu contoh sudut yang lain. Okey, dalam masa perayaan Cina ni, sememangnya orang gunakan ada barang-barang kemas, beg yang baru, kan? Ataupun duit dekat dalam wallet kita, kocek kita pun mungkin ada sedikit banyak kan. Jadi kita pergi sembahyang. Jadi daripada sudut lain, kenapa kita tak fikir dalam masa MCO ni pun kadar pengangguran tinggi, mendadak. Jadi ada orang akan mencari kesempatan untuk melakukan jenayah. Kita boleh fikir macam tu. Jadi seandainya kalau ada PJRM ke, ada pengawal polis ke yang berada di sana, ia akan menjaminkan keselamatan kita dari sudut lain lah. Saya kata ini dari sudut lain kan. Dan lagi satu, benda ni sekarang ni zaman media sosial ni dia meluas. Memang luas. Jadi kalau kita buat pemenangan, bukan sahaja rumah ibadah kita, bukan saja rumah ibadah satu rumah saja, rumah ibadah dekat masjid pun sama, dekat kuil pun sama kan. Bau-bau ni dekat Thaipusam pun sama juga. Polis juga masuk. Siap lagi polis ambil lagi, tolong pikul lagi. Masih ingat dekat Thaipusam? Kan tolong ambil kan. Tak ada pun dia nak komen apa pun. Kan? Dekat masjid lagi banyak. Kalau kata dekat setakat kalau 3-4 orang anggota polis atau PJRM ataupun ATM yang menjalankan tugas mereka dan pergi dekat rumah ibadah. Kalau pergi kat masjid negeri, saya rasanya macam mana pula lagi banyak, lagi ramai lagi anggota polis menjalankan tugas. Mereka menjalankan tugas kan, takkan nak menjalankan tugas dengan bawa pistol air ke? Okey bang. Mereka bawa senjata api. Okey, kita simple aja bang. Okey. Pandangan abang, adakah abang bersetuju dengan tomahan yang diberikan oleh ahli politik tersebut? Kalau tomahan itu memang saya tak setujulah. Lagi-lagi pun kalau kita tengok beliau yang mengeluarkan kenyataan cuma seorang adun kepada satu parti politik. Kalau kita tengok dekat Malaysia berapa ramai adun. Jangan disebabkan seorang adun tu mengeluarkan statement lepas tu nak kata mewakili semua masyarakat, nak pukul rata, tak boleh. Yes, betul. Pun, kalau macam abang cakap ni betul ya. Tak semestinya adun ni maksud abang
tidak semestinya Adun ni mengeluarkan statement macam tu bermakna dia mewakili semua masyarakat. Betul, saya faham tu. Tidak. Dia paling-paling dia cuma boleh kata saya mengeluarkan statement ini mewakili status saya sebagai Adun. Kalau Adun tu pun ada yang tidak sokong kepada beliau. Apakah Adun tu semua orang sokong kepada beliau? Kan? Dia cuma boleh mengeluarkan statement tu, pandangan tu. Saya rasanya kalau kita nak bercakap tu memerlukan pandangan, saya rasanya zaman sekarang ni itu adalah hak kita mengeluarkan pandangan, pendapat kan. Kalau dia rasa seorang tu dia rasa perbuatan seperti ini tidak begitu elok, mungkin dia boleh mengeluarkan pandangan dia, pendapat dia, pergi dekat jabatan kementerian ke, jabatan dalam negeri ke, okey, lepas tu berbincang, mengeluarkan. Okey, dia simple je bang, dia simple je. Benda ni kalau kita tengokkan, kalau tengokkan apa yang saya boleh cakap dekat sini, tomahan yang dikeluarkan oleh Adun tersebut memang tak sepatutnya lah. Kerana ianya melibatkan salah satunya memang dah tugas anggota dan mereka ni anggota keselamatan memang dah dibekalkan dengan senjata api. Satu lagi, bukan semua, maksud saya bukan satu tempat saja, maknanya semua rumah-rumah ibadat yang melibatkan semua bangsa dan kaum dalam negara kita ni, semua anggota-anggota keselamatan kita ni dah masuk. Boleh tengok gambar-gambar sebelum ni, masjid ke, tokong ke, kuil ke, apa pun perayaan memang akan ada anggota-anggota keselamatan yang berkawal demi memantau SOP. Itu saja. Bukannya mereka ni datang untuk menakut-nakutkan ke tidak. Kan? Betul? Setuju bang? Setuju. Memang macam itulah sebab mereka menjalankan tugas untuk memastikan setiap rakyat tu mematuhi SOP. Itu saja mereka menjalankan tugas. Kalau sekadar bagi saya bukan apa bang, bagi saya kan, mereka ni dah tak ada modal, mereka ni dah tak ada dah tak ada point. Sekarang ni maklumlah masing-masing nak cuba nak cari isu, konon-konon nak menegakkan nak bela rakyat apa semua, padahal mereka sebelum ni ada peluang untuk membela rakyat tetapi mereka sia-siakan macam tu saja, lebihkan pada kroni, lebihkan kepada poket sendiri. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, mereka cuba cari isu-isu yang melibatkan statement-statement. Contoh macam ni ada statement keagamaan. Jadi apa yang saya percaya lepas ni bang, akan ada lagi adun-adun ataupun ahli politik yang akan memain-mainkan isu-isu berkenaan dengan kaum dan juga agama. Percaya cakap saya pasal apa? Benda ni berlaku ketika pilihan-pilihan raya akan datang yang akan semakin hampir ni. Sama juga PRU13, sama juga PRU14, 12 sama. Dia akan memainkan statement-statement yang melibatkan agama, melibatkan bangsa. Demi untuk apa? Memancing undi daripada kaum-kaum tertentu ni. Betul tak saya cakap macam ni? Betul bang, saya setuju sangat bang. Lagi pun satu, saya dah banyak kali dah saya komen sampai saya pergi berjumpa dengan pihak yang berkuasa supaya menubuhkan satu. Kalau tak silap saya, beberapa bulan yang lepas bila saya beraudisi dengan abang, masa tu kan, saya pun cadangkan supaya kerajaan, tidak kira kerajaan mana satu, mewujudkan satu jabatan ataupun penjabat kuasa yang untuk memantau benda-benda yang peka, yang sensitif, yang akan membawakan perpecahan kepada kaum, perpecahan antara satu sama lain atau memugak ketenteraman negara ni. Buat pemantau itu tidak perlu tunggu sehingga sekarang ni abang tengok kita rasanya pelik sehingga PDRN ATM tu dipelekehkan tetapi masih tidak ada lagi seorang pun yang ambil tindakan. Kenapa? Kenapa sampai macam tu? Kita tahu benda ni tidak elok. Tubuhkan satu jabatan khas untuk pemantauan setiap satu komen yang berada di laman sosial. Itu saja. Kenapa tidak? Nak tunggu sehingga seorang tu puak ni hantam puak ni, lepas tu golongan ni hantam golongan tu, lepas tu membakar, lepas tu menanam kebencian sampai satu tahap membenci sesama satu lain. Kenapa nak begitu? Apakah tidak senang saja kalau nak temukan satu jawatan kuasa khas untuk pemantauan di media sosial, kan? Kan ni dah kena jadi saya haraplah supaya kalau boleh mesej ini dapat disampaikan kepada yang berkenaan, orang-orang yang berkenaan, orang-orang yang atas pemimpin. Terakhir bang, pesanan sebelum kita akhirlah kita ni. Okey, kalau pesanan saya yang pertama ni saya berharap selepas ni kalau sesiapa sajalah pengguna SP ke ataupun mana-mana satu pihak, kalau ini mengeluarkan satu kenyataan, kita mengeluarkan satu kenyataan, hendaklah berfikiran waras dan matang supaya ia tidak lagi memecah belahkan perpaduan kaum dan menggugatkan atau mengguris hati mana-mana satu pihak.
Kan? Kalau dekat media sosial pun walau kita type senang saja. Tapi dia punya impact tu yang begitu besar. Kita kalau type tu senang aja dengan ujung jari kita type. Tapi impact dia begitu besar. Okey. Terima kasih banyak bang. Pakai macam tu. So, ada masa kita akan jumpa lagi bang dalam live saya ke atau jumpa kat luar nanti kita kena cendol ke apa bang, insyaAllah. Okey bang, terima kasih banyak. Itu dia kita punya brother Siti Baba daripada Melaka. Melaka dah untung lah, Melaka dah lepas dia punya PKP. Okey lah, boleh dah lari sana. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah sedikit pandangan daripada kawan kita daripada Melaka. Berkenaan dengan tomahan yang dikeluarkan ataupun dilemparkan oleh pihak Satu Adom ni, di Pahang, daripada Pahang, yang mana mengecam tindakan PDRM yang membawa senjata api masuk ke dalam rumah ibadat. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu dekat sini, ini adalah tugas mereka. Jangan kerana benda-benda simple macam ni, korang nak lemparkan kata-kata dista, kata-kata hina kepada PDRM. Tolong, jangan hina pasukan polis, jangan hina pasukan tentera dan jangan hina pasukan keselamatan negara kami. Okey, kalau kau tak setuju, kau tak suka dalam apa yang kita undang-undang perlembagaan dalam negara kita ni tak susah. Pintu border tu buka besok, kau keluar je lah. Kau duduklah dekat Australia ke, dekat negara lain yang mana orang kata apa yang boleh kau jadi citizen kat negara luar. Tak ada masalah. Tinggalkan saja negara bertuah ni. Okey, itu sajalah daripada saya tuan-tuan dan puan-puan. Apa-apa pun, apa yang saya boleh cakap dekat sini, kita jangan mudah terpengaruh dengan kata-kata daripada ahli politik sampah yang mana mereka ni akan memecah belahkan perpaduan dan keharmonian kita. Jangan kita terpedaya tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Jangan kerana mereka ni sibuk nak cari undi daripada undi kaum Melayu, undi kaum Cina, undi kaum India. Mereka ni melaga-lagakan kita, memain-mainkan sentimen-sentimen agama kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Ingat pesan saya tuan-tuan dan puan. Dan saya sendiri berikrar kalau sekiranya perkara ni berlaku, harap biar tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama saya menentang ahli politik yang suka memainkan isu-isu ni demi mengaut undi-undi daripada sokongan daripada kaum-kaum tertentu ni. Terutamanya daripada rakyat Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam keharmonian.